Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musanna bin Harithah sebagai panglima tertinggi baharu. Al-Musanna ialah pemimpin Bani Syaiban yang kita baca kisahnya dalam Sirah Nabawiyah, ditemui oleh Nabi SAW ketika musim haji. Nabi menawarkan Islam. Dia tanya apa dia Islam. Nabi sebutlah, qulu la ilaha illallah. Nabi baca ayat Quran. Ini satu ajaran yang betul. Tetapi ajaranmu ni mencabar, menghadapi kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Kami tak mampu nak hadap. Rasulullah kata tak apalah, bila mendengar aku menang, ikut. Dan memang bila dia dengar Nabi berhijrah ke Madinah dan berjaya, dia ikut. Dia seorang panglima yang handal, panglima perang. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an kemudiannya telah menugaskan Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani bagi menjawat jawatan pemerintah panglima tertinggi tentera Islam di Iraq, menggantikan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Al-Musanna seorang tokoh yang paling layak kerana kebijaksanaannya yang luar biasa serta kemahirannya tentang selok belok muka bumi Iraq dan Parsi. Dia duduk dalam kawasan itu, dia tahu peta secara terperinci Iraq dan Parsi. Al-Musanna merupakan orang yang pertama memohon izin daripada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an untuk membuka medan tempur bagi menghadapi Parsi. Ternyata tugas itu berjalan dengan berjaya dan penuh ikhlas. Dialah orang yang minta Abu Bakar atau tentera lawan Empire Parsi. Abu Bakar ikut pandangan dia, hantar Khalid bin Walid dan lain-lain, dan berjaya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menifatkan Al-Musanna muammirun nafsuh, seorang yang mampu memimpin kepribadiannya. Ini seorang yang hebat. Sayyidina Umar puji, walaupun dia mati syahid zaman Sayyidina Umar. Dia mati syahid. Kita akan baca pada zaman Sayyidina Umar Khattab, dia mati syahid di medan perang. Saya mau puji seorang tokoh yang hebat memimpin kepribadiannya. Beliau seorang yang disayangi oleh anggota pasukannya, orang paling hadapan dan berani berdepan musuh. Begitu juga beliau merupakan orang yang paling akhir beredar meninggalkan tempatnya. Perwatakan diri Al-Musanna meningkatkan semangat keberanian tentera Islam dan menggerunkan tentera Parsi. Bila lawan musuh, dia depan. Bila masa nak balik, dia kediam sekali. Ini hebat. Dia tak tinggal anggota pasukan dia. Ketika Al-Musanna menghantar Khalid radhiyallahu an yang ditukarkan ke Gairasan Syam sebelum berpisah dan menyerahkan tugas, Khalid radhiyallahu anhu berkata, "Irji' rahimakallah ila sultanika ghaira muqassirin." Khalid kata Al-Musanna, kembalilah dengan mendapat rahmat Allah, menjalankan tugasmu tanpa cuai dan lembab. Jalankan tugasmu, ini kawasanmu. Tugas yang sungguh, jangan cuek dengan lembab. Sebaik saja Kisra mengetahui Khalid radhiyallahu an dipindahkan ke Syam, manakala posisi panglima tentera Islam pula ditukarkan kepada Al-Musanna. Dengan pantas Kisra mengumpulkan bala tentera yang besar jumlahnya. Panglima tentera bernama Hurmuz Jazaweh ditugaskan untuk memimpin tentera itu.
Bila Kisra Raja Parsi dengar, Khalid bin Walid tak ada dah, tukar ke lain. Ini peluang. Al-Musanna ni tak macam Khalid, peluang nak lawan. Kisra menulis sepujuk surat perutusan untuk mengugut Al-Musanna. Kisra tulis surat pada Al-Musanna. Surat berbunyi, Inni qad ba'athu ilaikum jundan min wahsi ahli Faris. Innama hum ri'a'ud dujaj wal khanazir. Walastu uqatiluka illa bihim. Sesungguhnya aku menghantar kepada kamu sekalian tentera dan kalangan bangsa Parsi yang buas dan ganas. Mereka terdiri daripada penternak ayam dan pengembala babi. Dan aku tidak akan membunuh kamu semua kecuali bersama mereka. Dia ugut Musanna. Aku tahu tentera ni paling buah. Orang pergi ayam, pergi babi. Orang ganas. Tunggulah. Al-Musanna menulis perutusan bagi menjawabnya. Menjawab. Innama anta ahadu rajulaini. Imma baghin fadhalika syarrun laka wa khairul lana. Wa imma kadhib fa'azamul kadhibina fadhihatan indallah wa finnasil muluk. Sesungguhnya kamu hanya seorang yang bersifat dengan salah satu daripada dua sifat yang buruk. Sama ada kamu ialah seorang yang zalim, maka adalah buruk untuk kamu dan baik untuk kami. Ataupun kamu ialah seorang pembohong, maka seburuk-buruk pembohong adalah tercela di sisi Allah dan terbongkar kejahatannya dengan manusia, iaitu dalam kalangan raja-raja. Nama pengarang raja-raja, kata Musanna. Wa ammal ladzi yadulluka alaihi ar-ra'yu fa innakum innama adrartum ilaihim falhamdulillahi alladzi radda kaidukum ila ru'ati ad-dujaj wal khanazir. Adapun pada hemat kami, sesungguhnya kamu menggunakan mereka kerana terdesak, maka segala puji bagi Allah yang menolak segala tipu daya kamu sekalian, sehingga kamu sekalian terpaksa membentuk pasukan tentera daripada kalangan penternak ayam dan penggembala babi. Tak ada orang nak jadi askar, paksa ambil orang perayaan pergi babi, kata Musanna. Sedap surat dia. Para anggota tentera dan rakyat Parsi merasa kecewa dengan perutusan raja mereka yang mendapat tamparan hebat hasil surat balas itu. Al-Musanna bertolak meninggalkan Al-Hira untuk memimpin tentera Islam menuju ke Babil. Sewaktu perjalanan, tentera Islam berhadapan dengan tentera musuh di Sarah, iaitu anak sungai Furat. Maka berlakulah pertempuran yang sengit. Para panglima Parsi membawa gajah ke barisan hadapan bagi memperandakan tentera berkuda Islam. Tiba-tiba Al-Musanna menerkam dengan pantas ke arah gajah yang dibawa musuh dan berjaya membunuhnya. Yang dibawa gajah, kuda Arab dari tengah gajah. Macam gajah tu jadi liar lah. Payah. Namun Al-Musanna mengatur strategi. Al-Musanna mengarahkan agar dilancarkan serangan yang berikut sehingga membawa kepada kekalahan tentera Parsi, sekaligus memaksa mereka berundur ke Al-Madain, wilayah yang menjadi pusat pentadbiran Parsi. Pada masa yang sama, Kisra, raja yang memerintah pula mangkat dan menjadikan seluruh negara dalam keadaan porak-poranda. Tentera Islam meneruskan kemaraannya sehingga tiba di pintu kota Al-Madain. Masa itu raja dia mati. Negeri dalam keadaan tak teratur. Tentera malu. Al-Musanna menghantar perutusan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu bagi memaklumkan berita kemenangan. Selain itu, beliau meminta kebenaran supaya Khalifah membenarkan mereka yang pernah murtad dan bertaubat untuk menyertai tentera Islam
dan operasi berikutnya. Musanna minta orang yang murtad ajak jadi askar juga. Mereka tidak bertaubat. Minta Abu Bakar benarkan orang murtad ikut sama. Mungkin yang murtad ni nak bertaubat, biar dia berjihad sama. Pendapat yang diutarakan oleh Al-Musanna itu adalah disebabkan keadaan sudah berubah dan tempoh untuk lebih insaf pula sudah mencuri. Apabila tiba di Madinah, tiba-tiba Khalifah Abu Bakar berada dalam keadaan uzur yang tenat menunggu ajal. Bakar radhiyallahu anhu mengizinkan Al-Musanna untuk menemuinya dan bercakap dengannya. Dia sampai pergi sendiri ke Madinah, pujuk Abu Bakar. Abu Bakar dalam keadaan uzur, sakit yang membawa matinya. Khalifah mengizinkan cadangan Al-Musanna dan memberi wasiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar beri wasiat, Abu Bakar wasiat kepada Sayyidina Umar. Isma' ya Umar, ma aqulu laka, thumma amal bihi, inni la arju an amuta fi min yaumi hadha. Fa in ana muttu fala tumsiyanna hatta tanduba an-nas ma'al Musanna. Wa in ta'akhartu ila al-lail fala tusbihanna hatta tanduba an-nas ma'al Musanna. Wa la tudkhilannakum musibatun wa in 'azamat an amri dinikum wa wasiyyati rabbikum. Wahai Umar, dengarlah apa yang akan aku katakan padamu dan laksanakanlah perkara tersebut. Sesungguhnya aku mengharapkan kemuliaanku, kematianku berlaku pada hari ini. Apabila aku telah mati, maka kamu jangan menangguhkan hingga waktu petang untuk menghantar tentera menyertai Al-Musanna. Jika tertangguh hingga ke waktu malam, maka janganlah menunggu hingga waktu pagi sehingga tertangguh pasukan yang menyertai Al-Musanna. Dan janganlah kalian dibimbangkan dengan musibah yang menimpa kerana menegakkan agama kalian dan menunaikan perintah Tuhan kalian. Tak usah bimbanglah, ikut pandangan Musanna ni. Benarkan orang murtad berperang sama. Wa qad ra'aitani mutawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sana'tu wa lam yusibil khalqu mithlih wa billahi law anni an amri rasulihi laqadalana wa la'aqabana. Fattaramat al-madinatu naran wa in fatahallahu ala umara'i Syam fardud ashab Khalid ila al-Iraq fa innahum ahluhu wa wulatu amrihi wahdahu wa ahli ad-darawati minhum wal jur'ati alaihim. Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat wafatnya Rasulullah SAW dan apa yang aku telah lakukan, dan manusia tidak menemukan kebenaran sebagaimana dirinya Al-Musanna. Demi Allah, jika Allah mengizinkan kemenangan dengan pembukaan Syam melalui para panglima perang di sana, maka perintahkan pasukan Khalid radhiyallahu anhu kembali semula ke Iraq, kerana sesungguhnya mereka adalah penduduk Iraq dan mereka sahajalah yang dapat mengendalikan urusan untuk menguasai Iraq, dan mereka adalah orang-orang yang gagah dan paling berani melawan Parsi. Itu pesanan Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhu supaya meneruskan urusan Al-Musanna. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran daripada pembebasan Iraq. Apa pengajaran iktibar yang boleh kita ambil daripada Fathul Iraq, pembebasan Iraq? Kita kena faham bahawa orang Islam masuk ke negeri disebut pembebasan ataupun al-futuhat, bukannya penjajahan. Kalau orang kafir datang menjajah,
Beza menjajah dengan pembebasan. Menjajah ni mari takluk negeri orang, lepas tu perhambakan rakyat, gunakan rakyat, ambil hasil negeri, buat balik. Tinggal sikit je macam penjajah Inggeris, Belanda dan sebagainya datang menjajah negeri orang. Ikat rakyat, jual jadi hamba abdi. Ambil hasil bumi. Kau rakyat kerja, ambil hasil dia banyak-banyak. Kumpul kekayaan rakyat dalam keadaan miskin. Islam tidak. Islam datang ke negeri orang, bebaskan daripada kezaliman yang berlaku. Nak masuk Islam, tak dipaksa. Sila masuk Islam. Tak mau masuk Islam, tak dipaksa. Tapi biar Islam memerintah. Lalu Islam memerintah dengan adil, dengan baik. Tidak memperhambakan rakyat kecuali tawanan-tawanan perang. Tawanan perang diperhambakan kerana orang kafir memperhambakan tawanan orang Islam. Itu al-muamalah bil misli. Walaupun kita memperhambakan tawanan, Islam mewajibkan tidak boleh menyeksa tawanan. Dan mesti melayan hamba yang ditawan itu macam melayan anak isteri, melayan keluarga, diberi nafkah yang cukup. Kemudian Islam menggalakkan dibebaskan hamba-hamba itu. Bila hamba-hamba itu masuk Islam ataupun tidak, dibebaskan. Di antaranya kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam jenayah Islam, hukumannya membebaskan hamba. Termasuklah kesalahan melanggar sumpah, hukumannya membebaskan hamba. Banyak hukumannya membebaskan hamba. Itu dalam Islam. Walaupun ada hamba, digalakkan pembebasan. Membebaskan hamba pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Menyebabkan banyak bekas-bekas hamba ni masuk Islam. Jadi orang alim, jadi pemimpin, jadi khalifah, jadi raja, jadi ahli-ahli ilmu dalam Islam. Beza dengan penjajahan orang kafir. Islam menakluk Iraq. Iraq ialah sebahagian daripada kawasan takluk Empire Parsi yang menjadi salah satu kuasa besar dunia. Bumi Iraq ialah sebuah wilayah yang luas dan mengandungi jajahan takluk yang besar. Maka kejayaan menguasai Iraq akan membawa kepada satu perubahan yang besar dalam perkembangan dakwah politik, ekonomi dan sosial. Iraq di bawah jajahan takluk kuasa besar dunia Parsi. Masa itu ada dua kuasa besar dunia, di timur Parsi dan di barat Rom. Rom Timur, Bizantin. Dua kuasa besar dunia yang menakluk wilayah-wilayah. Iraq ni ialah wilayah jajahan takluk Parsi. Wilayah yang luas, penduduknya ramai, menganut berbagai-bagai agama. Ada macam kaum Arab pun ada, Parsi pun ada, macam-macam kaum. Ada yang menganut Yahudi, Kristian, Majusi, Zarathustra, macam-macam agama penduduk Iraq ni. Hasil bumi dia banyak, khususnya hasil pertanian dan ternakan. Ada dua sungai, Furat dan Dijlah di Iraq ni. Banyak hasil bumi. Sama itu pertanian lah. Antara perkara besar yang perlu diambil pengajaran ialah yang pertama, pelaksanaan risalah dakwah Islam yang sempurna dan menyeluruh serta bersifat antarabangsa dan sejagat. Bukan sahaja untuk bangsa Arab dan hanya untuk zaman Rasulullah SAW sahaja. Pembukaan Iraq ialah kesinambungan daripada surat Rasulullah SAW yang dihantar kepada Kisra Raja Parsi, mengajak kerajaan bersama rakyatnya memeluk Islam kerana ia merupakan dengan perintah wajib Allah Tuhan
semesta alam. Perang itu bukan sahaja mengislamkan manusia, tetapi juga mengislamkan kerajaan dan seluruh sistemnya, supaya ditegakkan Islam yang bersifat adil kepada semua. Bila Iraq ditakluk penduduk berbagai bangsa, ini mengembangkan lagi dakwah Islam. Dakwah Nabi Muhammad SAW yang diutuskan kepada seluruh manusia. Bukan untuk orang Arab saja, untuk seluruh manusia. Seluruh dunia. Bukan untuk negeri Arab saja, seluruh dunia. Bila Iraq ditakluk, maka Iraq ni berbagai bangsa ada di situ, macam agama. Dengan sendiri mengajak penduduk berbagai agama dan bangsa masuk Islam. Nabi sendiri pernah hantar surat pada Raja Parsi. Oleh kerana dakwah Nabi ni dakwah seluruh manusia, bila Nabi tegak di Madinah, menguasai semenanjung Arab, Nabi suruh sahabat-sahabat tulis surat. Hantar pada raja-raja dunia. Raja Rom, Raja Parsi. Antaranya Raja Parsi. Nabi suruh sahabat dia bawa surat. Ajak Raja Parsi masuk Islam. Kalau masuk Islam, kamu selamat. Ataupun kamu berdamai dengan Islam. Jangan bermusuh. Kerana risalah Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, termasuk orang Parsi. Diriwayatkan, bila terima surat Nabi, Raja Parsi menunjukkan kesombongannya. Lalu dia siek surat. Dan menghina utusan Nabi SAW. Mengikut adat di masa itu, tak boleh hina utusan daripada negara luar. Duta yang dihantar tak boleh dihina. Ini adat antarabangsa di masa itu. Dan diamalkan sehingga hari ini. Tak boleh kacau. Tapi Raja Parsi ini tunjuk sombong dia. Siap surat Nabi. Bila diberitahu pada Nabi, Nabi kata, yumazzaqu kulla mamazzaq. Kerajaan dia akan dikoyokkan zaman Abu Bakar. Zaman Umar bin Khattab jatuh kerajaan dia. Betul sebagaimana Nabi bersabda. Yang pertama ialah Islam dibawa kepada bangsa-bangsa yang lain dan menunjukkan Islam adil pada semua. Menukar sistem pemerintahan. Di antaranya zaman itu zaman feodal. Zaman feodal ni, petani-petani tidak boleh milik tanah. Tukang kerja, tukang tanang je. Tukang tanah ikutlah. Petani tu bayar banyak mana. Orang yang kerja tanah ni jadi hamba kepada orang kaya, tuan-tuan tanah. Bila Islam memerintah, Islam menghapuskan milik tanah untuk kaum tertentu sahaja. Dibenarkan petani-petani ini milik tanah. Kemudian orang Islam dikenakan zakat pertanian. Orang bukan Islam dikenakan cukai pertanian, dinamakan kharaj. Orang Islam bayar zakat, orang kafir bayar cukai. Itu cara dia. Bila ni dah orang Islam zakat pun kena bayar, cukai pun bayar, dua-duanya kaum mereka. Orang kafir bayar cukai saja. Ini orang putih saja. Orang putih saja. Bila Islam merintah, orang Islam kena zakat, orang bukan Islam kena cukai. Kecuali zakat tak cukup, baru dia adakan cukai, ditambah. Kalau ada zakat, tak boleh. Orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar cukai. Itu cara dia, kharaj. Kharaj ni ada kharaj wazifah, kharaj muqasamah. Kharaj wazifah ialah cukai ditentukan mengikut jenis tanah. Tanah perumahan, tanah pertanian, tanah ni ditentukan cukainya. Muqasamah ialah membagi hasil pertanian. Hasil pertanian dia bagi, ambil berapa peratus, 5% ke 10% daripada hasil pertanian. Sebahagian besarnya boleh pada petani. Itu bila Islam memerintah. Menyebabkan orang bukan Islam masuk Islam, kerana Islam ni adil. Baik. Dua, Islam tidak memaksa penganut agama lain untuk menganut Islam,
Kerana kebersamaan dengan Islam itu wajiblah disertakan dengan iman yang ikhlas dalam hati, tambah lagi sebarang paksaan tidak menjadikan seseorang itu beriman dengan Islam yang sah. Orang bukan Islam tak dipaksa masuk Islam. Kerana Islam tu mestilah dengan ikhlas hati. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, beriman sungguh. Kalau dia terpaksa dia masuk Islam tipu kerana takut, tak boleh. Tak boleh paksa. Biar redha hati dia masuk Islam. Bukan masuk Islam munafik, Islam sungguh ikhlas, tak paksa. Maka dibenarkan orang lain itu menganut agama yang dipilih serta bebas melakukan amalan masing-masing, walaupun agama Majusi itu melakukan perkara yang bersifat syirik besar, dengan syarat jangan menyekat dakwah Islam kepada rakyatnya. Sebahagian penduduk Parsi adalah menganut Yahudi, menganut Kristian. Itu ada kitab. Sebahagiannya menganut agama Majusi, menyembah api. Sembah api. Mu nak sembah api kepadamu dah. Tak paksa masuk Islam. Sampai sekarang ni masih ada lagi rumah sembah api ni. Di Iraq ada, di Iran pun ada. Tak banyak lah. Ini menandakan mereka tak dipaksa masuk Islam. Ajaran agama Majusi ni sangat jejek, sangat keji. Ayah boleh nikah dengan anak. Itu pelik. Teruk pada menatang lagi. Walaupun demikian, kita tak boleh paksa dia. Itu agama dia. Dia dah dia rakyat, itu agama dia. Suruh pada dia. Siapa begitu? Macam-macam agama di Iraq, banyak. Tak boleh paksa orang bukan Islam. Begitulah bila kita mengatakan tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Mereka boleh amal ikut agama dia. Tapi jangan kacau dakwah. Dakwah tak boleh kacau, tak boleh ganggu. Jangan kacau kedaulatan Islam. Kalau kacau kedaulatan Islam tak boleh. Ganggu Islam tak boleh. Kamu bebas dengan agama kamu. Dah orang murtad tak boleh. Bila sudah masuk Islam tak boleh murtad. Itu tidak akan kebebasan beragama. Kerana bila masuk Islam ni, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia berjanji dengan Allah Ta'ala. Berjanji dengan Allah, tak boleh mungkir janji lagi. Orang kafir yang masuk Islam kena faham, kena tahu. Bila masuk Islam, dia mengucap, dia berjanji dengan Allah Ta'ala. Kalau mungkir janji dengan orang tak boleh, mungkir janji dengan Allah lagi tak boleh. Bila sudah masuk Islam, tak boleh murtad. Itu dia. Bukan macam agama lain boleh tukar mudah-mudah. Islam tak boleh tinggal mudah-mudah. Kerana masuk Islam ni berjanji dengan Allah Ta'ala. Itu satu. Yang keduanya, bila dia keluar agama, bahaya. Jadi ejen pada musuh. Ejen pada musuh Islam. Membahayakan. Ini tidak boleh. Banyaklah sebab-sebabnya. Tiga Islam ialah satu agama yang syumul, yang lengkap. Terkandung di dalamnya segala aspek kehidupan manusia. Merangkumi aspek akidah, syariat, akhlak dan cara hidup yang menyeluruh. Sedangkan agama lain berbeza kerana Islam memberikan ruang kepada penganut bukan Islam untuk melihat, merasai pemerintahan Islam dengan penglibatan mereka. Islam ni lain dengan agama lain. Agama lain tak ada politik, tak ada ekonomi, tak ada apa, ibadat je. Politik, ekonomi, kehidupan ni luar daripada agama. Kita tidak. Kita politik sebahagian daripada agama. Ekonomi sebahagian daripada agama. Seluruh cara hidup sebahagian daripada agama. Ini Islam. Ini Islam. Diorang duk kata politik kotor itu ajaran orang kafir, bukan ajaran orang Islam. Ajaran orang kafir. Islam ni politik, ekonomi, segala cara hidup ada dalam ajaran Islam. Semua dia soal Allah pada hikam. Ada hukum dalam Quran, bukan macam agama lain. Jadi orang kata politik suku gambar suku ni, orang otak dia 3 suku. Otak dia tak betul. Jahil tentang Islam, tak tahu. Islam agama yang sempurna, agama yang cukup. Hal ini termasuk dapat disaksikan keadilan Islam dalam aspek kehidupan.
yang tidak wujud dalam agama mereka, sehingga memberikan ruang kepada sesama manusia untuk mengadakan peraturan undang-undang yang zalim dan buruk akibatnya. Bila politik ekonomi di luar daripada agama, maka politik ekonomi tak dikawal, tak ada halal dan haram. Berlaku kezaliman. Dalam Islam ni ada dosa pahala dalam semua perkara. Bukan tinggal semayang saja, termasuklah politik yang salah, ekonomi yang salah, termasuk dalam dosa pahala dalam Islam ni. Ada kaitan. Kita kena faham. Agama lain tak begitu. Ini yang memelihara Islam dalam pemerintahan dia. Yang keempat, jihad adalah berbeza dengan holy war, perang suci, yang dipahami oleh penganut agama lain. Kerana jihad itu bukan sahaja peperangan. Jihad ialah kesungguhan, mengorbankan segala tenaga dengan penuh kesabaran, ikhlas dan bertakwa dalam menghadapi kesukaran untuk menegakkan agama serta membebaskan manusia dengan Islam tanpa sebarang paksaan. Jihad ni bukan makna perang, lebih pada perang. Jihad tak boleh terjemah dengan holy war. Orang putih dia terjemah dengan holy war, perang suci. Jihad ni bukan perang saja, perang sebahagian daripadanya. Jihad yang makna dia bersungguh, mengorbankan diri dan harta, sanggup menghadapi kesusahan bagi menyebarkan Islam, menegakkan Islam, sama ada dengan fikiran, dengan tulisan, dengan tenaga, dengan hujah, termasuklah dengan perang. Perang ni akhir. Perang ada juga, tapi bukan perang saja jihad ni, kena faham. Pendekatan memujuk lebih diutamakan. Peperangan yang berlaku hendaklah dengan akhlak yang mulia dan bersopan. Diharamkan bertindak dengan sewenang-wenangnya dan melampau sehingga mengorbankan mereka yang dipaksa berperang oleh kerajaan yang zalim dan mereka yang tidak terlibat dengan peperangan. Islam membenarkan peperangan, tak boleh melampau. Firman Allah Taala, "Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Perangilah pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Allah Taala tidak mengasihi orang melampaui batas. Bila berperang, boleh bunuh orang yang terlibat dengan perang saja. Yang tak terlibat dengan perang tak boleh. Orang tua, orang perempuan yang tak terlibat dengan perang, budak-budak yang terlibat dengan perang, orang berniaga, petani-petani tak terlibat dengan perang, tak boleh. Tak boleh dibunuh sekali-kali, orang awam. Yang terlibat dengan perang saja, ini perang dalam Islam. Dan sebab itulah Hamas, Tanzim Jihad dan Hizbullah. Hizbullah ni parti Syiah. Begitu juga Hamas dengan Tanzim Jihad ni daripada Sunni. Dua-dua ni pegang dengan Quran. Quran sama je. Quran sama. Khilafnya dalam masalah porok saja. Quran yang sama. Di mana kumpulan Islam ni sama ada Sunni baik, Syiah baik, apa baik, Quran kata tak boleh melampau. Ini sama. Dan sebab itulah Hamas di Gaza, begitu juga Tanzim Jihad, Hizbullah di Lebanon, memerangi sasaran tentera saja. Israel serang hospital. Hospital 4 orang sakit dia serang. Sekolah dia serang, budak-budak dia serang. Tak ke? Kawasan awam. Ini salah. Islam tak boleh. Tak boleh lagi. Kalau serang juga berdosa. Berdosa, walaupun orang kafir berdosa. Tuhan larang, tak boleh. Bila Nabi nak hantar pengelima, Nabi pesan, la taqtulu mura'atan wala syaykhan kabiran wala rahiban fi sawmati uqtulu wala tumassilu wala taqduru. Perang, jangan bunuh orang tua, bunuh perempuan, bunuh kanak-kanak, bunuh padri-padri di gereja, jangan cincang mayat-mayat yang sudah mati, tak boleh. Bila musuh mati jangan cincang, jangan lepas geram, tak boleh. Ini diharamkan. Nabi perang. Dalam satu peperangan, orang duk kumung satu mayat.
Punya Khalid Berwalid ni dia penglima baru masuk Islam. Dia cokeh mata. Lepas mati cokeh mata pula. Orang tengok, orang beritahu ke Nabi. Nabi kata beritahu ke Khalid, jangan buat begini, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh cincang mayat sudah mati. Tawanan perang dilarang dengan baik. Itu adab. Dalam Islam ni ada adab. Sekiranya berlaku kesalahan, maka perbuatan itu adalah berdosa. Sesudah hendaklah bertaubat, membayar diat kepada mangsa. Kalau tersilap, terlanjur, kena bertaubat, walaupun tak ada orang kafir. Dan kena bayar diat. Diat ni pampasan, ganti rugi. Bila Khalid Berwalid dia suruh perang Bani Juzaimah, dia bunuh tawanan, rosok bak barang. Lalu Allah bin Umar mengadu ke Nabi. Nabi panggil Khalid, jangan buat begini. Allah mengatakan, kami ma sana'a Khalid. Ya Allah, itu aku berlepas diri apa yang Khalid buat ni. Ini salah. Habis itu saya Nadir pergi kampung Bani Juzaimah, bayar dia, bayar ganti rugi. Bayar barang-barang yang rosak, termasuklah bekas air minum anjing, bayar juga. Bekas air minum anjing diganti juga. Sebab begitu sekali. Ini dia adat Islam. Sekarang ni orang tak berlari dah. Di mana Amerika tembok kapal terbang negara lain jatuh. Begitu saja je, tak boleh dipenjarakan dengan dia kuasa besar. Dia bunuh orang negeri ni ikut suka dia. Tak boleh bertindak kerana dia mengatasi undang-undang kuasa besar dunia. Mana boleh? Islam tak boleh macam tu. Ini sebab dia takut kalau Islam ni naik. Kalau Islam ni naik, Islam ni adil, menyebabkan orang masuk Islam. Dia ni jahat. Dia tahu dia jahat. Islam ni baik, dia tahu. Orang tak tahu. Sebab tu takut Islam ni mengetah. Tak boleh mengetah Islam ni. Kalau mengetah, Islam tunjuk baik, orang masuk Islam. Ni macam di Ghazah tu, dia sanggup lah drama di Ghazah tu, tapi yang mengetahnya bukan Islam. Mengetah cara doa Islam. Jangan Hamas mengetah. Kalau Hamas mengetah cara Islam, tak boleh. Di Bosnia, dia beri merdeka Bosnia, tapi syaratnya jangan mengetah Islam. Bosnia, orang Bosnia terimalah dulu, dah apa dah nak merdeka dulu, nak laksana Islam tu kemudian kira. Kita kira kemudian. Ini takut kalau Islam ni mengetah. Jihad berbeza dengan perjuangan nasionalisme kebangsaan Arab kerana ia merupakan perang menentang golongan murtad dalam kerana bahasa Arab. Begitu juga jihad dalam menghadapi Parsi dan Rom melibatkan musuh daripada semua kaum dengan penglibatan jahiliah Arab yang turut sama menentang tentera Islam. Jihad ni bukan perjuangan kebangsaan, sebab itulah Nabi serang orang murtad. Murtad ni orang Arab, bukan orang Arab yang murtad. Nabi serang Mekah, Mekah tanah air dia sendiri. Kerana Mekah ni ditakluk oleh jahiliah. Menangkan Islam dulu. Bukan perang kebangsaan, ni perang menegakkan Islam. 6 Parsi terlebih dahulu menunjukkan sifat melampau apabila tidak menghormati utusan Rasulullah SAW dan menghantar tentera bantuan kepada mereka yang murtad. Tujuan mereka hanyalah untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Selepas itu, mereka mengumpulkan bala tentera secara terbuka bagi memerangi Islam. Parsi ini bukan saja ini utusan Rasulullah. Dia tolong orang Arab murtad untuk lawan kerajaan Islam. Dia kumpul bala tentera untuk lawan Islam. Maka Islam terpaksalah menyerang dia. 7 penduduk Iraq dan sekitarnya dalam kalangan kelas bawahan, petani dan orang-orang miskin yang tertindas lebih merelai kedatangan tentera Islam, dan mereka membantu kedatangan para tentera itu. Orang Iraq ni ditindas. Dengan sebab itu Islam boleh masuk dengan mudah. Dia tak tolong Parsi. Banyak rakyat dia tolong tentera Islam masuk.
Keadilan Islam untuk semua terbukti apabila mereka diberikan pemilikan tanah dan hak bekerja dengan bebas. Kerelaan mereka yang menganut Islam untuk membayar zakat, jizyah dan kharat secara iman, semua itu ialah sumbangan kepada negara dan masyarakat yang menjadi tanggungjawab bersama. Semua rakyat bayar pada kerajaan. Yang Islam bayar zakat, yang bukan Islam bayar jizyah, bayar kharat. Itu menjadi keuangan kepada negara untuk bayar gaji petugas-tugas kerajaan dan menolong rakyat. Perkara tersebut berbeza dengan sikap raja, para pembesar dan sami yang berlagak menjadi Tuhan yang menindas rakyat selama ini. Bila Islam mari, Islam tunjukkan baik dan adil pada rakyat. 8. Keimanan yang menjadi dasar dan matlamat jihad fi sabilillah ialah tonggak kekuatan yang datang daripada pertolongan Allah SWT. Kekuatan itu tidak boleh dikalahkan oleh bala tentera, sekalipun jumlah mereka sangat besar dan lebih lengkap persenjataannya. Apa yang menarik ialah Islam menang walaupun tentera Parsi lebih besar, kerana pertolongan Allah Ta'ala. Di mana Sayyidina Umar pesan kepada tentera, wahai tentera Islam, kamu mesti bertakwa kepada Allah, jangan buat maksiat. Kalau kamu buat maksiat, kamu sama dengan musuh, pertolongan Allah tak mari. Kalau buat maksiat, musuh lebih ramai, musuh lebih besar, lebih lengkap, kamu kalah, tak ada pertolongan Allah. Dengan sebab itu kamu mesti taat pada Allah Ta'ala. Ini adab dia. Kecintaan untuk bertemu Allah SWT dengan segera kerana ingin menegakkan agamanya secara ikhlas, benar-benar dibuktikan dengan kesediaan untuk mati, kerana selepasnya ialah syurga yang kekal abadi. Hal itu merupakan janji benar daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di mana orang Islam nak mati dalam berperang, nak mati. Kerana Nabi sebut, Tuhan sebut dalam Quran, orang mati syahid ni masuk syurga tu. Sebaik saja mati dibunuh di medan perang, roh dia masuk syurga. Duduk dalam temolok burung yang terbang dalam syurga, menikmati dalam syurga. Dan boleh beri syafaat pada anak beranak dia sampai 100 orang. Boleh beri syafaat pada anak beranak. Dengan sebab itulah orang Palestin sekarang ni, bila keluarga mati syahid, anak mati syahid, adik-beradik mati syahid, suka sangat. Kerana apa? Kerana boleh beri syafaat pada hari kiamat. Beri syafaat ni hak masuk neraka. Keluarga yang masuk neraka dia boleh tolong lepas daripada neraka, tak masuk neraka. Hak masuk neraka tak payah syafaat lah. Ini kelebihan dia. Dengan sebab itulah orang Palestin tak boleh lari daripada Gaza tu, tak boleh lari. Nak mati syahid. Kerana apa? Kerana mati syahid ni pahala sangat besar, boleh syafaat pada anak beranak. Kita orang Melayu tak belajar ilmu dakluk, mandi minyak. Mandi minyak tak mau mati, tak mau mati. Ni beza. Ni dah ajar. Tok guru, ustaz dah ajar benda-benda macam ni. Kerana apa? Orang putih. Orang putih tak boleh ajar benda ni. Tu yang lawan orang putih tu suruh kalau bila tengok mati seorang dua, suruh diri lalu. Tak buat ni. Kerana apa? Kerana lu mati. Tak tahu lepas mati masuk syurga. Dan Nabi Islam ajarnya orang yang mati dalam perjuangan menegakkan Islam ni masuk syurga lalu. Dan sebab itulah mereka bawa kapal perang, mereka bawa apa pun tak takut. Kerana apa? Nak mati. Mari kau. Mari bawa senjata banyak-banyak. Kami nak mati ni. Bila nak mati, payah mati pula. Bila nak mati, jadi payah mati. Kau takut mati, dah mati. Kadang-kadang mati takut tu. Yang ke-9, kepintaran ilmu peperangan kurniaan Allah SWT kepada Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan seluruh anggota kepimpinannya, khususnya Al-Musanna, iaitu orang tempatan yang mengetahui geografi medan peperangan, termasuklah juga Al-Qaqa serta anggota lain yang berjaya menggunakan khidmat perisikan. Allah Ta'ala jadikan tentera Islam ni bijak, pandai, padahal mengaji meratak tentera mana, lulus akademi tentera mana, boleh berperang dengan bijak menghadapi kerajaan bertamadun. Ini kehebatan tentera Islam yang Tuhan beri. Ilmu diberi oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.